Seperti yang dijanjikan, pada hari ini kita akan bercerita dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan TWS terbaru daripada Nothing, iaitu Nothing Year One. Okey, aku buat correction sikit kat situ. Dia bukan yang terbaru lah. Sebenarnya dia dah lama dah ada dekat dalam market ni. Cuma Nothing Year One ni, dia masih lagi baru dekat dalam market Malaysia. So, untuk harga jualan dia dekat Malaysia, korang boleh dapatkan Nothing Year One ni pada harga jualan rasmi RM499 sahaja. Jadi, apa je yang korang akan dapat pada tanda harga jualan yang macam ni? Korang akan dapat sebuah TWS yang mempunyai rekaan yang super unik. Dia punya rekaan transparansi memang aku tak tahu lah. Aku rasa macam dekat market sekarang memang tak ada lagi TWS yang mempunyai design yang macam ni. So dia transparansi dekat dia punya casing charging dia. Lepas tu dekat earbud dia pun ada juga unsur-unsur transparansi tu. Kemudian korang juga boleh menggunakan dua jenis pengecasan. Korang boleh cas menggunakan USB Type-C ataupun korang boleh cas menggunakan key wireless charging. Dan lepas tu dia punya driver dia pun besar juga. Driver dia sebesar 11.6mm. Dia ada fungsi active noise cancellation, ada fungsi transparansi, lepas tu dia ada kalis air IPX4, dia ada touch control kan, korang boleh guna nak skip song, naikkan volume. Lepas tu dia ada fungsi in-ear detection. So maksudnya kalau let's say bila korang tengah dengar lagu tu, bila korang keluarkan je daripada telinga korang, dia akan auto pause. Bila letak balik, dia akan auto play. Senang cerita ada banyak lah kan. Kalau nak cerita pasal spesifikasi ni, ada banyak lah yang terdapat pada Nothing Year One ni. Kalau korang nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan spesifikasi dia ni, aku akan letak kad dekat atas ni, yang mana dalam video tu aku dah cerita dah semua spesifikasi yang ada dekat Nothing Year One ni. Sebab dalam video ni aku tak nak sembang berkenaan dengan spek dia. Aku sebenarnya nak bercerita macam mana dengan pengalaman aku menggunakan Nothing Year One ni hampir nak dekat sebulan. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan video ini. Let's go. Salam guys, semua semalik di sini. Okay, so kalau korang ada buat sedikit carian lah, tak kisahlah dekat YouTube ke, dekat Facebook ke, dekat Google ke, dekat mana-mana lah. So kalau korang ada buat carian berkenaan dengan Nothing Year One ni, dapatan yang korang akan terima adalah Nothing Year One ni boleh dikatakan device yang agak kontroversi lah. So most of reviewer yang dapat produk ni dulu, masa awal-awal dia keluar dulu, dia orang kata yang mana Nothing Year One ni adalah merupakan produk yang overhype. So maksud dia tu adalah kira produk ni dia punya power dia tu tak setimpal dengan hype yang Nothing keluarkan lah. And aku memang tak salahkan lah reviewer ni cakap macam tu kan. Sebab memang betul pun. Sebab pertama, pada awalnya aku merasakan yang mana Nothing Year One ni adalah merupakan produk yang half baked tau. Dia sebenarnya belum cukup bersedia lagi untuk berada pada market global tau. Tapi aku tak tahu apa yang Nothing fikir. Dia orang decide untuk tak apa, kita terus jual, kita start jual juga. Padahal dia punya produk ni tak cukup siap lagi. So apa maksud aku dengan tak siap ni? Maksud aku tak siap tu bukannya dari segi dia punya physical dia, luaran dia, hardware dia. Sebab bagi aku, dia punya rekaan untuk dia punya hardware dia, segala benda yang digunakan pada Nothing Year One ni memang cukup bagus lah. Apa yang aku komplain adalah dari segi implementasi software dia. Sebab kita tahu yang mana nowadays, boleh kata kebanyakan TWS yang ada dekat luar sana, dia orang tak bersandarkan pada hardware saja. So sekarang ni kita dah masuk dalam era computational audio processing kan. So majority TWS ni dia dah banyak fokus more on software side. Yang mana inilah masalah yang terdapat pada Nothing Year One ni. Pada awal-awal dulu memang dia ada masalah dari segi dia punya software. And sebab ni lah aku rasa pada awal dulu ramai gila orang komplain berkenaan dengan quality audio yang terdapat pada Nothing Year One ni. Jadi sepanjang aku gunakan Nothing Year One ni dekat sebulan, aku rasa aku dah dapat dua software update dah. Yang mana dalam software update ni aku rasa dia orang ada buat sedikit pembetulan lah. Dia orang ada address lah masalah-masalah yang dia orang alami sebelum ni kan. So aku tak tahulah sama ada software yang terbaru ni adalah yang paling latest ataupun yang terakhir yang dia akan keluarkan. Mungkin dia orang akan keluarkan lagi pada masa akan datang. Tapi untuk video kali ni, untuk review yang korang tengok ni adalah base pada software yang terbaru ni. Jadi aku tahu benda yang korang memang nak tahu sangat berkenaan dengan Nothing Year One ni, iaitu macam mana dengan sound quality dia. And benda ni lah yang kita akan cerita terlebih dahulu. Okay, so based on telinga aku merasakan yang mana audio yang dikeluarkan daripada Nothing Year One ni memang cukup bagus. Aku personally memang sukalah dengan sound quality dia. Bagi aku, bunyi dia memang cukup dynamic. Dia punya sound stage memang luas, bass dia pun terasa, and then dia punya mids pun memang very clean. Dan last kali untuk dia punya high dia memang agak bright. Kalau korang letak pada volume yang tertinggi, dia punya bunyi memang akan distorted. Aku perasan kalau korang nak sedap, memang kena letak pada maksimum pun dalam 80% je. And volume 80%
ni pun bagi aku memang dah cukup memadai lah untuk sesi pendengaran tu. Dia tak adalah terlampau kuat sangat, tak adalah terlampau slow sangat. So memang just nice lah kat situ. Jadi berdasarkan pengalaman aku, sound signature yang dihasilkan oleh Nothing Year One ni memang agak lain kalau nak dibandingkan dengan TWS yang aku pernah review sebelum ni. So selalunya TWS yang aku pernah guna, dia orang memang akan go to safe side lah, dia orang play safe lah kan. So selalunya sound yang dia orang keluarkan adalah lebih ke arah warm, balance, and then yang paling penting bass yang berdentum lah. Sebab majority user dekat luar sana memang suka dengan audio signature yang macam ni. Tapi benda ni memang tak berlaku lah dekat Nothing Year One ni, sebab dia punya sound signature dia ni adalah jenis V-shape yang mana dia akan end up mempunyai sound yang lebih bright lah, ataupun senang cerita dia punya sound dia tu memang agak dynamic. So apa kelebihan bila dia punya sound signature ni adalah jenis bright macam ni? Pertama, dia akan membuatkan sound tu bunyi lebih clean, lebih clear, and bila dia dah lebih clean, lebih clear ni, dia secara automatik akan membuatkan sound stage tu rasa lebih luas. So memang agak puas lah kan bila kita dengar lagu tu kan, sebab dia sharp, so korang boleh dengar semua instrumen. Jadi bila layan lagu tu, tak kisah lagu apa pun, memang rasa shock lah. Tapi dalam masa yang sama juga, implementasi bright sound ni dia akan ada kelemahan dia kalau dia punya implementasi dia tu tak dibuat dengan betul-betul kan. So macam dekat Nothing Year One ni, aku perasan dia punya bunyi dia tu memang agak harsh, agak tajam bila aku layan lagu yang mempunyai cymbal sound yang prominent. Contohnya macam lagu rock kan. So dalam lagu rock korang tahu memang akan ada bass drum, and dalam bass drum tu ada cymbal drum kan, bunyi cing 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 tu kan. Bunyi lebih kurang macam tu lah. So kalau dalam lagu rock tu dia punya bunyi cymbal drum dia tu memang agak prominent, dia memang akan rasa menyucuk lah kat telinga korang. Ataupun satu lagi, kalau vokal penyanyi dia tu memang agak prominent dia punya pronunciation S dia kan. S tu kan bunyi macam tajam kan. So kalau penyanyi tu dia punya sebutan S dia tu memang agak kuat, pun sama juga, dia akan membuatkan telinga kita rasa menyucuk, dia memang rasa tajam. Sebab tu aku kata the best way untuk korang enjoy menggunakan Nothing Year One ni adalah pada volume 80% saja. So pada 80% tu, selain daripada korang boleh kurangkan masalah distorted tu, korang juga boleh mengurangkan masalah ketajaman bunyi tu. So bila 80% tak adalah masalah isu tu. Bila korang letak volume tinggi sangat, baru korang boleh rasa ketajaman itu. Jadi persoalannya sekarang, adakah sound signature bright macam ni adalah teruk? Jawapan personal aku adalah tidak. Dia tak teruk pun. In fact aku sendiri personally aku memang suka sound signature dia ni. Sebab by this time kalau korang kenal aku, korang tahu yang mana aku memang tak minat dengan TWS yang mempunyai sound signature yang bass berdentum, berjenis berlemak. Sebab selalunya TWS yang macam ni dia akan mempunyai mids yang a bit muddy lah, and aku memang tak suka sound yang muddy. Macam aku cakap tadi, aku suka sound yang very clear. Sebab tu kalau korang perasan, aku punya daily driver headphone untuk desktop aku gunakan DT990 Pro. Yang mana headphone ni dia memang terkenal dengan sound signature V-shape yang very sharp lah. Memang tak ramai lah yang akan suka dengan sound signature yang terdapat pada DT990 Pro ni. In fact aku punya IEM yang aku guna pun sama juga. Dia jenis sound yang very dynamic, very clear, very sharp. Memang kalau bass ni memang tak adalah berdentum sangat pun. Aku tak suka. Jadi bila benda yang sama berlaku dekat Nothing Year One ni, memang aku dah biasa dengan sound signature yang macam ni. So aku sukalah. Tapi itulah, aku faham yang mana untuk orang macam aku ni boleh dikategorikan pada golongan yang minoriti lah. Memang tak ramai yang macam aku yang suka sound signature yang macam ni. Jadi ada ke cara untuk combat masalah ni? Ada sebenarnya. Kalau smartphone korang mempunyai fungsi untuk korang buat custom equalizer, custom EQ, dan tak ada masalah lah. So kalau korang rasa dia punya bunyi dia terlampau bright, korang pergi ke EQ, korang adjust je lah kan. Dia punya high dia tu supaya sesuai dengan cara korang mendengar lagu tu kan. Tapi itulah, aku tak tahulah sama ada smartphone korang ada tak fungsi untuk custom EQ ni. Sebab kalau nak bersandarkan pada EQ sedia ada yang Year One Nothing bagi dekat dalam app dia tu, dia punya EQ dia adalah jenis preset. So ada 4 pilihan je yang korang boleh pilih, sama ada balance ataupun more treble, yang mana aku sure lah korang takkan guna more treble ni sebab dia punya sound memang dah cukup bright dah. Dan kemudian korang boleh tambah untuk dia punya bass, yang mana macam nama dia memang dia akan tingkatkan bunyi bass tu lah. Last sekali adalah voice, yang mana voice dia ni dia akan enhancekan vokal lah kan. So kalau nak guna untuk podcast ke apa ke, memang mungkin sesuai lah. Tapi aku sendiri personally memang tak pernah gunakan. So dekat sini aku memang boleh puji lah Nothing kan, sebab dia memang agak berani jugalah untuk ketengahkan sound yang macam ni, yang mana tak ramai orang suka sound signature yang macam bright yang macam Nothing bagi ni. So selain daripada rekaan yang unik, dia punya sound dia pun memang unik juga. Kalau korang
guna, dia memang akan ambil sedikit masa lah untuk korang biasakan dengan sound dia tu. So itu adalah bab dia punya sound dia, sound signature dia. Memang panjang lebar aku cerita kan. And then kemudian benda kedua yang aku suka berkenaan dengan Nothing Ear One ni adalah dari segi dia punya keselesaan dia. So aku tak tahu kenapa, tapi bila aku pakai dekat telinga aku memang ngam, memang cukup ngam. Even kalau aku punya sesi penggunaan tu memang agak lama kan, dekat 2 jam pun, bila aku pakai aku tak ada masalah sakit telinga ke apa ke, and dia memang very secure lah dekat telinga aku. Dia agak berbeza lah dengan aku ada AirPods Pro. So AirPods Pro tu bila aku pakai, aku bawa pergi jogging, bila berlari-lari tu aku kadang-kadang tu aku rasa dia macam nak jatuh tau, dia macam longgar tau. Tapi dekat Nothing Ear One ni dia memang very secure, dia tak ada rasa longgar, tak ada rasa nak jatuh, very, aku tak tahu, memang okey je. And kena pula Nothing Ear One ni dia memang agak ringan, dia punya earbud dia ni. So sebab tu aku kata bila pakai lama-lama pun tetap rasa selesa. And then kemudian aku juga suka app dia memang very simple. Dia ada fungsi dark mode tu semua kan. Dekat sini juga korang boleh aktifkan, kalau korang tak nak aktifkan gunakan touch control, korang juga boleh aktifkan ANC ataupun transparency mode dia tu dekat dalam app ni. Dan dekat dalam app ni jugalah korang akan gunakan, kalau dia ada bagi notification untuk software update, dekat dalam app ni jugalah korang kena guna untuk update korang punya Nothing Ear One ni. Dan kalau korang tertanya adakah boleh untuk korang gunakan Nothing Ear One ni secara mono kan, boleh, tak kisah korang nak pakai belah kiri saja ke, korang nak pakai belah kanan saja ke pun boleh. Dua-dua cara tu semua boleh gunakan. Kemudian benda lain yang aku suka berkenaan dengan Nothing Ear One ni adalah dari segi dia punya fungsi touch control dia. Sebab selain daripada korang boleh skip song ke depan, skip song ke belakang, ataupun pause play song tu kan, korang juga ada fungsi untuk naikkan volume dan turunkan volume. So apa yang korang perlu buat adalah perlu slide naik ke atas ataupun slide turun ke bawah je. And dia punya fungsi untuk dia detect kita punya sentuhan tu memang sangat tepat. So aku memang enjoy gila lah gunakan fungsi ni pada Nothing Ear One ni. And last kali, of course lah, aku suka dengan dia punya rekaan dia. Sebab rekaan dia memang total pure unique lah. Memang original lah design dia. Walaupun dia punya reka bentuk untuk earbud dia tu nampak macam AirPods Pro, tapi sebenarnya bila letak side by side dia tak sama pun. Sebab macam korang boleh tengok dia punya tangkai dia ni jenis transparent kan, boleh nampak semua hardware dekat dalam dia tu. So dia ada keunikan dia lah dekat situ. And aku memang sangat menghargai lah kan engineering yang diluahkan pada Nothing Ear One ni. So aku memang cantik. Jadi persoalan dia sekarang, adakah Nothing Ear One ni berbaloi untuk dibeli? Sebab RM499 tu bukan satu harga yang murah lah kan. Sebelum aku nak jawab sama ada dia berbaloi untuk dibeli ataupun tidak, kita perlu melihat macam mana kenapa wujudnya TWS ni. Okay, so TWS ni wujud dia adalah untuk memberikan kemudahan lah. Dia kira teknologi baru untuk memberikan kemudahan pada kita bila kita nak guna untuk jawab call ke, ataupun kita nak dengar lagu ke kan. Sebab dia dah tak macam konsep zaman dulu, bila kita nak dengar lagu mesti pakai wire, kena pakai headphone. So bila tak ada wire dangling, bila korang pakai tu, dia memang akan memudahkan kehidupan seharian korang lah. Jadi adakah audio quality untuk TWS ni dia sama hebat macam kalau let's say korang gunakan headphone studio macam ni kan? Jawapan dia memang tidak lah. Dia mungkin akan mempunyai karakter sound yang lebih kurang sama, tapi perbezaan paling ketara adalah dari segi resolusi lagu yang korang dengar tu. So kalau nak simpulkan secara mudah, kalau korang gunakan secara wire, dia punya bunyi tu adalah 4K, 8K. Tapi kalau korang gunakan TWS, dia punya resolusi tu dia akan downscale sikit kepada 1080p. Ni konsep untuk bagi korang mudah faham lah. So teknologi untuk memberikan resolusi tinggi pada TWS ni, dia belum sampai lagi ke tahap tu. Jadi kalau korang nak beli TWS ni hanya solely untuk dengar lagu saja, dia memang, bagi aku memang macam kurang kena lah kan. Tak berapa nak kena lah. Baik korang invest duit korang untuk beli wire headphone kan, yang mana korang boleh dapatkan resolusi yang lagi tinggi, sound yang lagi power, sound stage yang lagi luas, bunyi bass yang lagi berdentum, lagi clean kan, ataupun bitrate perfect kan. So lagi shock lah kat situ. Tapi kalau korang nak beli TWS ni bukan sekadar untuk sound quality dia saja, maknanya korang nak benda-benda lain lah yang dia offer kan. So contohnya macam TWS, macam aku cakap tadi lah, dia selain daripada sound yang bagus, dia juga mempunyai fungsi lain macam ANC, transparency, dan kemudian dia tak ada wire tu semua dangling around. So memang agak mudah untuk korang buat pergerakan, sama ada masa korang nak buat kerja ke apa ke, tak adalah wire duduk kacau semua. So benda kemudahan ni lah yang akan membuatkan korang akan rasa macam nak go for TWS. Jadi kenapa aku cerita panjang lebar macam ni kan? Kata apa hal Muaz ni? Apa yang dia cuba sampaikan ni kan? Sebab by this time aku pun dah pening dah. Aku pun tak tahu benda aku nak cerita ni. Tapi hold on kau dengar dulu apa yang aku nak cakap. So apa yang aku nak cuba sampaikan kat sini adalah, let's say kalau
korang berniat untuk beli Nothing Year One ni, Nothing Year One ni walaupun aku duk puji tadi macam mana dia punya sound quality dia tu semua, dia masih lagi bukan TWS yang sempurna untuk tanda harga jualan dia. So antara kelemahan utama yang aku nampak dekat Nothing Year One ni adalah dari segi dia punya fungsi ANC dan dia punya fungsi transparency. Yang mana untuk fungsi ANC, walaupun ialah active noise cancellation itu memang ada, walaupun dalam app korang letak pada maximum ANC kan, still dia punya active noise cancellation itu memang very mild lah. Dia memang tak berapa nak kuat sangat pun. And then kemudian untuk fungsi transparency dia pula pun sama juga. Untuk fungsi transparency ni aku rasa dia macam miss marketing sikit lah. Sebab aku merasakan bila aku aktifkan fungsi transparency dia tu, dia adalah lebih kepada fungsi enhancement. Ya, korang faham kan? Bila transparency, contohnya macam kalau aku guna Apple AirPods Pro, bila kita onkan transparency, dia memang rasa macam korang tak pakai earbuds kat telinga korang. So dia rasa macam tak pakai apa-apa kan, bunyi normal. Tapi dekat Nothing Year One ni, bila kita aktifkan fungsi transparency tu, dia punya bunyi dia tu kita boleh rasa dia macam enhance sikit lah bunyi dia tu. So sepatutnya dia tak patutnya panggil transparency mode, dia patutnya panggil enhancement mode. Itu yang sesuai lah untuk fungsi transparency dia tu. Dan kemudian untuk masalah latency pula, okay, ada latency dia memang ada. So kalau korang gunakan Nothing Year One ni pada platform Apple kan, iOS kan, memang akan nampak lah sedikit masalah latency tu. Untuk platform Android tak ada problem. Bila korang pasang video ke apa ke, memang sharp lah dia punya pergerakan mulut orang yang korang tengok tu dengan sound memang ngam. Tapi dekat Apple side memang boleh rasa sikit lah dia punya sedikit latency dia tu. Kalau korang nak guna Nothing Year One ni untuk game, main game pun boleh juga, tapi dalam game memang akan ada memang akan rasa lebih lagi lah latency dia tu. Tapi kalau korang dalam game ni, bagi aku tak ada masalah lah, sebab dalam app korang boleh aktifkan fungsi super low latency. So dia akan mengurangkan lagi lah masalah latency tu. Cuma super low latency ni korang jangan gunakan untuk mode biasa. Contohnya mode untuk korang tengok video. Sebab yang peliknya, bunyi akan datang dulu, mulut baru bergerak. Dia macam tak kena lah. So better korang turn off kan bila korang nak tengok video. Pakai mode biasa je. So kalau kembali balik kepada benda yang aku duk bebel tadi tu kan, macam mana aku nak cerita? Pada tanda harga RM499, sepatutnya Nothing Year One ni dia takkan ada masalah-masalah ni tau. Aku tak tahulah pada masa akan datang sama ada Nothing boleh buat something kan untuk bagi software update untuk betulkan masalah-masalah ni. Itu aku memang tak tahulah kan, sebab aku tak boleh nak predict future. Tapi apa yang aku boleh cerita adalah pada benda yang ada dekat depan mata aku sekarang ni. And benda depan mata aku sekarang ni, dia masih lagi belum cukup sempurna. So kalau korang nak beli Nothing Year One ni solely untuk sound quality dia saja, memang macam aku cakap tadi tak berapa sesuai lah. Bebek korang invest duit korang beli wired earphone kan, ataupun wired headphone kan, sebab korang akan dapat sound yang lagi bagus lah. Tapi kalau let's say korang nak beli Nothing Year One ni sebab korang nak TWS yang boleh memudahkan hidup korang, ada kat sini lah aku rasa macam Nothing Year One ni belum cukup bersedia lagi tau. Sebab dari segi fungsi ANC and fungsi transparency dia, bagi aku belum tak sampailah tahap RM499 tu. So kesimpulan yang aku boleh buat kat sini adalah dua. Kalau korang nak beli Nothing Year One ni solely memang korang nak menikmati fungsi active noise cancellation, korang nak menikmati fungsi transparency, dan aku akan kata jangan beli Nothing Year One ni. Dia walaupun dia punya sound dia bagus, dia belum cukup lagi untuk korang justify harga RM499 tu. Tapi option yang kedua, kalau let's say korang nak beli Nothing Year One ni disebabkan korang nak design dia yang memang nampak unik, yang memang tak ada dekat dalam market ni, dia satu-satunya yang ada design yang macam ni, korang hargai dia punya rekaan dia, korang hargai feature-feature yang dia bagi, and then korang suka dengan soundstage dia, and korang boleh terima kelemahan dia iaitu ANC dan transparency yang agak lemah, then baru aku boleh sarankan untuk korang go for Nothing Year One ni. Macam aku sendiri, aku memang enjoy lah guna Nothing Year One ni. Dia memang kena lah dengan telinga aku kan. In fact aku lagi suka gunakan Nothing Year One ni daripada AirPods Pro aku. Tapi macam aku cakap tadilah kan, kalau let's say aku perlukan bila masa aku perlukan nak guna ANC, ataupun aku memang sangat perlukan fungsi transparency tu, memang aku takkan pakai Nothing Year One ni. Aku akan gunakan AirPods Pro aku. So aku harap memang clear lah kat sini kan. Panjang lebar ni aku bebel berkenaan dengan Nothing Year One ni. Aku harap korang faham. So aku rasa sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Macam biasa aku akan letak link pembelian dekat dalam description box di bawah kalau korang berminat untuk beli Nothing Year One ni. And macam biasa juga, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.
Bye-bye. Di villa indah ini pernah menjadi saksi kemasyarakat. Okay, so ini adalah test audio test lah untuk mic yang diguna pakai pada Nothing Year One ni kan. So aku yang macam korang dengar ni, dia ni adalah call quality. Macam mana dia punya call quality kalau korang call menggunakan salah satu daripada Nothing Year One ni. So yang macam sekarang ni aku tengah pakai dua-dua sekali. So macam mana audio quality dia? Okay ke tak? Okay so aku rasa sampai sini saja video pada hari ni. Bye.